الحمد لله القائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Saudara, khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk zakat diperkasa umat terbela. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah zakat yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan dari segi harta. Matlabat utama kewajipan zakat ialah untuk membantu golongan asnaf supaya kekayaan umat Islam dapat diagih dan disalurkan kepada mereka yang memerlukan, serta dapat memelihara dan membangunkan ekonomi umat Islam bagi manfaat umat Islam seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir, yakni terputus dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai salah satu ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban menunaikan zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah menunjukkan dan menyedarkan kepada kita bahawa harta yang kita peroleh bukanlah hak milik kita sepenuhnya. Akan tetapi di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang wajib kita zakatkan. Antara zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam ialah zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban fardu ain ke atas setiap orang Islam yang merdeka dan mampu mengeluarkannya pada waktunya. Kewajiban yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa
daripada perkara yang sia-sia. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah berdasarkan makanan asasi sesebuah negeri seperti beras. Nilai bagi kadar adalah berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada harga beras yang dimakan oleh kebanyakan penduduk Islam sesebuah negeri. Di negeri Johor, Jawatankuasa Fatwa telah membuat ketetapan kadar nilai zakat fitrah pada tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Miladiyah yang wajib dibayar oleh umat Islam di negeri Johor adalah mengikut dua kadar, iaitu nilai pertama dengan kadar RM7 Malaysia. Kadar ini bagi umat Islam yang menjadikan makanan hariannya beras daripada jenis beras tempatan pada harga RM2.60 1 kilogram, dan ianya merupakan beras yang dimakan oleh kebanyakan rakyat Johor berbanding bukan tempatan. Manakala nilai kedua dengan kadar RM10 Malaysia dikenakan kepada umat Islam yang menjadikan makanan hariannya beras selain daripada jenis beras tempatan seperti beras wangi, beras basmati dan lain-lain. Selain itu, Jawatankuasa Fatwa juga telah bersetuju bahawa bagi mereka yang tidak dapat menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan tahun lepas, hendaklah membayar qada zakat fitrah dengan kadar segera yang wajib pada diri dan tanggungannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya zakat bukanlah suatu kewajipan yang diperintahkan hanya untuk kepentingan diri seseorang sahaja. Akan tetapi ianya merupakan kewajipan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat Islam yang diurus serta dipantau pelaksanaannya oleh pihak pemerintah. Bagi memastikan segala pengurusan yang berhubung dengan harta umat Islam, khususnya dari sudut kutipan dan agihan zakat, dapat diagihkan secara adil mengikut syarak dan mengelakkan berlakunya penyelewengan, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor telah memutuskan bahawa demi menjaga kepentingan pengurusan zakat menurut hukum syarak, harus bagi pemerintah atau ulil amri mewujudkan peraturan dan undang-undang yang diwajibkan, undang-undang yang mewajibkan orang Islam membayar zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Peraturan ini terkandung di dalam Enakmen Pentadbiran Islam Agama Islam Negeri Johor 2003 yang menjelaskan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Johor merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengurus tadbir harta umat Islam, termasuk wang zakat, harta wakaf dan harta milik Baitul Mal. Antara kebaikan menyerahkan zakat kepada pemerintah ialah zakat ini dapat dipungut secara menyeluruh terhadap mereka yang layak menunaikannya. Hal ini secara tidak langsung akan dapat menambahkan jumlah kutipan zakat dan dapat diagihkan dengan banyak kepada golongan asnaf bagi memberi manfaat kepada mereka. Pemberian kepada asnaf yang layak menerima zakat juga dapat disalurkan dengan adil dan dapat dilakukan dengan tersusun. Pelbagai bentuk pemberian dan agihan kepada asnaf yang berkelayakan dapat disalurkan seperti bantuan sara hidup, perbelanjaan perbuatan, bantuan kepada muallaf, bantuan pendidikan, bantuan kepada orang yang menanggung bebanan hutang dan sebagainya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, sebagai umat Islam di negeri Johor, kita hendaklah membayar zakat kepada pihak berkuasa agama melalui amil yang telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ini merupakan salah satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap umat Islam di negeri Johor. Sesungguhnya, tiada kerugian bagi para pengeluar zakat di negeri ini kerana semua agihan zakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat Islam. Bahkan, mereka yang mengeluarkan zakat ini akan menerima ganjaran di dunia dan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dari Abu Darda radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak pernah sama sekali matahari terbit kecuali ia diiringi oleh dua malaikat yang selalu berdoa, Ya Allah, siapapun yang memberikan infak pada hari ini, balaslah ia dengan pengganti yang lebih baik.
Dan sesiapa pun yang menahan hartanya, yakni tidak mahu berinfak, balaslah ia dengan kerosakan hartanya. Justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, ingatlah bahawa harta adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang padanya terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan. Malah ia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Marilah sama-sama kita melaksanakan kewajipan berzakat ini, kerana ianya dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan, di samping dapat memperkasakan ekonomi umat Islam. Jangan biarkan diri kita termakan hasutan sesetengah pihak yang mengatakan badan yang bertanggungjawab menguruskan urusan ini tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Sedangkan terbukti ramai dalam kalangan umat Islam yang menerima dan mendapat manfaat daripada pengurusan zakat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir." Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan daripada kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi salam segala perhormatan dan kebaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya, apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris di Syariatik, As-Sultan Ibrahim ibn Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim. Kepada Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idrisyah Pemaisuri Johor, Tunku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdid daini 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyyan wa sa'ira biladil muslimin amin ya rabbal alamin. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.